Kisah sebuah BMC. Mai, cerita dulu. Tersebutlah kisah di sebuah kedai makan. Siapa yang nak nak sambung kisah ni? Sebelum saya menceritakan kisah ini, kalau ada sesiapa yang nak bercerita boleh? Ada? Tak ada? Okey. Yelah, mana nak cerita kan, sebab nak tahu juga cerita apa ni. Okey, tersebutlah kisah di suatu kedai makan. Mari kita tengok satu contoh ni penting Tolong bagi perhatian ni, penting ni. Kita tengok kita tulis ni satu kedai makan. Okey. Apa yang perlu ada di kedai makan? Tolong bagi tahu Ustaz, bagi idea Ustaz. Buka mikrofon tu bagi tahu. Ni kedai makan ni. Buat besar sikit kot. Apa yang perlu ada dekat kedai makan? Jual lauk tengah hari. Meja. Okey, meja. Terima kasih. Meja bulat lah kan? Contohlah. Kerusi. Kerusi. Baik. Pinggan. Pinggan. Okey, pinggan. Lain. Cepat. Betul lah. Bagi je tahu. Sudu. Cawan. Makanan. Apa? Cawan. Apa lagi? Makanan. Makanan. Mestilah ada makanan kat sini. Semua bulat-bulat je Ustaz. Okey, tak apa. Lain. Makanan. Dapur. Okey, dapur. Ni dapur dia lah tadi kan, dapur. Okey, lagi? Orang masak. Lampu. Kipas. Orang yang masak. Tukang masak. Okey, lain? Bagi idea. Elektrik. Okey, lain? Air. Air. Okey, ni ada air lah. Satu tong kan, contohlah. Barulah boleh dinamakan kedai makan kan? Betul tak? Betul ke tak? Betul. Okey. Apa lagi tak ada ni? Ini tak ada kedai makan lagi. Ini macam rumah Apa beza Kipas. rumah? Kipas. Kipas. Okey, kipas lain? Menu. Menu. Singki. Tukang masak. Ada menu kat sini. Okey, barulah nampak sikit kan. Lain? Singki. Singki. Okey, semua bulat-bulat. Yelah, itu yang pandai kan. Pelanggan. Pelanggan. Okey, barulah namanya kedai. Kalau tak jadi kedai bunian kan. Lain. Ada satu lah dekat pintu masuk tu. Ini macam rumah lagi ni. Signboard. Sanitizer. Signboard. Banner. Apa? Signboard. Okey. Rozaifah. Apalah Rozaifah? Ni lah kaunter kan. Kaunter kan. Ada orang kira kat sini. Okey, ni kedai makan. Faham tak? Jadi bisnes utama dia, key activity dia adalah apa? Key activity dia apa? Jual makanan. Buat makanan. Jual makanan. Lagi? Jual makanan lah. Serving. Apa? Okay lah, let's say lah jual makanan. Baik. Barulah bentuknya kedai makan. Satu masa, sama cerita dia. Kedai makan dia kemelesetan ekonomi berlaku kan. PKP terlalu lama. Ni toke dia. Toke dia pun kata, alamak, untung aku dah kurang. Aku nak bayar kedai makan, cost structure aku berapa? Cost structure dia. Kedai makan sewa dah 2,000. Pekerja aku semua sekali aku nak bayar 5,000. Kan, satu orang gaji 1,000, pekerja 5,000. Tukang masak gaji mahal sikit, 2,000. Ada seorang tukang masak, aduh apa yang aku nak jual ni? Apa ni aku dah tak boleh tanggung dah. Kan, kos ni tak boleh tanggung. Jadi nak tanya lagi. Apa yang token ni boleh buat untuk meminimumkan kerugian dia? Bagi cadangan sikit. Kurangkan pekerja. Apa? Kurangkan pekerja. Okey. Kurangkan Contohlah ni pekerja. pekerja dia kan. 3, 4, 5.
Kurangkan kerja. Satu. Dia kata alamak rugi gila. Dia kata tak apalah. Aku buang semua pekerja aku. Boleh tak? Kamu rasa boleh tak? Tak. Tak boleh. Dia tak boleh Tak boleh? buang kerja. Bukan semua kerja dia nak buat. Okey. Dia tak boleh buat. Tapi dah terpaksa. Dia kata tak apalah. Sejak aku jadi tokek, sejak aku jadi pekerja. Boleh tak rasanya? Orang yang sama. Boleh. Boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak selalu Ustaz lah. juga yang ajar Boleh. kan tadi tak boleh kan? Ini cerita dia dah terpaksa lah. Pelanggan pun tak ramai. Aku lari-lari pun boleh. Boleh tak? Macam saya beritahu tadi yang jual burger seorang. Boleh kan? Okay, kasih boleh lah. Boleh. Okay, boleh. Okay, token ni berkata boleh. Lepas tu nak jual apa ni? Aduh. Apa yang boleh jual-jual lah. Cepat. Janji ada rupa kedai makan. Kalau seorang macam ni nak masak banyak-banyak menu. Tukang masak ada lagi. Pekerja yang tadi kat buang semua. okay. Tukang masak. Okay, nanti. Okay, boleh tak dia buang tukang masak? Nak tanya kamu. Mana Cakap ada boleh? rugi. Dia tak boleh buang tukang masak. Sebab apa? Sebab orang tu kena masak. Okay. Siapa nak masak? Bagus. Jawapan yang mantap. Boleh tak dia kata aku buang tukang masak tapi aku minta orang kedai sebelah masak? Boleh tak? Itu dia Mana kena boleh? banyak lagi Tak. gaji. Mungkin dia Bayar minta lagi tapi- tinggi. Dia bayar tapi murah sikit. Dia bayar ikut upah aja. Yang ni dia nak bagi gaji 2,000. Upah ni satu masakan dia upah RM10 je. Kalau kena 10 masakan 100. Saya kata masih murah lagi berbanding ni kan. Contoh dia ambil commission je lah. Dia kata RM1. Ada orang tempah adalah. Ada orang datang kedai adalah masak. Kalau orang tak datang kedai, tak payahlah dia bayar. Berbanding dia pakai tukang masak tadi. Orang tak datang kedai, hari tu orang tak datang kedai, dia kena bayar juga kan gaji. Okay? Betul. Okay. Kita dapat selesaikan masalah ni. Ambil kedai sebelah ataupun makcik kat rumah lain lah. Boleh buang meja tak? Tak boleh buang. Kenapa tak boleh? Kalau buang meja, nanti pelanggan nak makan atas apa? Nak duduk bersila ke? Bersila lah. Masya Allah. Tapi boleh kan? Bersila boleh makan kan? Kalau kurangkan boleh kan? Kurangkan. Kurangkan Meja. boleh. Tapi masalah ni dia dah berat sangat masalah dia ni. Dia nak buang terus. Tutup je lah kedai. Memang penasihat yang paling bagus. Terus tutup kedai. Buat perniagaan lain macam kawan tadi kan? Kawan saya tadi kan? Betul. Tutup kedai. Okey. Setuju. Bagus. Cari perniagaan lain. Tapi dia kata cinta dan hati saya dekat makanan sajalah. Ini yang saya pandai, yang lain saya tak pandai. Okey lah, kata memang pelanggan dia akan kurang sebab dah tak ada meja. Tapi masih ada pelanggan kan? Masih ada orang yang nak datang kan? Contoh macam pekerja-pekerja Bangladesh, Nepal, dia tak kisah. Janji aku makannya, janji murah. Betul tak? Okey. Dia kata tak cukup ekstrim. Aku nak buang kipas boleh tak? Kepanasan. Buang kipas, buang sinki. Macam saya setuju macam ni. Kedai tu baik tutup je lah Ustaz. Mengalah cepat sangat. Aduh, BMC Tak, ni tak mengalah. Hampa dah mengalah kan? Tak mengalah lagi. Okey, tak apa. Ni saya bagi contoh. Okey lah, tutup. Makan boleh kan? Dia boleh, sinki dia boleh buang kan? Boleh tak? Sebab apa? Dia bagi makan di tapau, pinggan pun dia buang. Sekarang dia dah pakai polystyrene, pakai sudu je, tak payahlah basuh tangan. Boleh kan? Servis dia memang out lah, tapi boleh kan? Boleh kan niaga macam tu kan? Walaupun untung dia sikit. Boleh kan? Boleh insya-Allah. Boleh Boleh. Makanan. Pinggan-pinggan ni dah tak ada lah Ustaz. Makanan je lah, letak atas plastik je lah. Boleh tak? Kalau makan shell out boleh lah. Tapi kalau makan nasi goreng kita sesuai. Ceritanya boleh kan? Sell out pun boleh kan? Mesti ada orang beli walaupun tak aman, mesti ada kan? Dia dah kurang kan? Dia dapat untung dah. Okey dah.
adalah kos ni sikit, hutang aku dah dapat bayar dah. Dia kata, macam ni tak boleh jadilah, hutang banyak lagi. Aku nak buang dapur. Boleh kan? Boleh kan buang dapur? Dia memang dah buang dapur dah kan tadi. Sebab dia dah panggil orang luar kan. Dapur ni aku jual lah barang dapur semua. Aku dah tak ada apa dah. Dekat kedai ni je yang sediakan semua. Kedai sebelah. Sekarang ni dia kata lebih ekstrim. Aduh, paling mahal sekali apa? Sewa kedai. Aku nak buang kedai. Boleh tak? Aku tinggal signboard je. Makan tutup. Kalau dia buang kedai, kira kedai tu dah tak ada lah. Ada dekat bawah pokok. Baik dia Letak buang bawah pokok. Letak signboard. Orang datang bayar tak? Boleh tak? Gerai lah Ustaz. Dia boleh. Ambil jual Masih boleh kedai jadi tu kan? kan? Dia boleh jadi gerai kan? Ceritanya boleh jadi gerai lagi kan? Boleh. Kan? Letak payung. Kalau tak letak payung pun boleh jadi gerai lagi kan? Macam Gerai kamu buang pokok. Kan? Tapi kereta pun kalau boleh. hujan macam mana? Letak barang-barang dalam kereta boleh kan? Boleh. Ni lagi ekstrim lagi. Dia kata, kalau macam ni aku nak buang apa lagi? Tapi kalau dia buang kedai, Okey. dia kena bayar sewa, suka hati dia je nak buang. Dia dah tak sewa lah kedai tu. Maksudnya dia keluar lah daripada kedai tu. Dia duduk lah tepi jalan. Kan? Oh, okey, kalau macam tu dia boleh buka lagi kedai. Tapi belum tentu kedai dia tu orang nak main kedak. Kan? Tapi ceritanya adalah juga walaupun orang tak main banyak macam dulu, tapi kawan-kawan dia dah boleh bayar hutang, dia mula balik perniagaan, dia boleh kan. Lepas tu dia kata susah-susah aku rasa nak buang semua. Dia kata kaunter aku dah buang, kedai makan aku dah buang, ni aku dah buang, makanan pun aku buang, tapi nak berniaga kedai makan. Rasa boleh tak? Tak boleh sebab dia punya Dia nak tujuan dia nak jual. jual kedai makan. Sekarang ni dia contact dengan orang ni je. Pelanggan datang. Pelanggan kata saya nak makan nasi lauk ayam. Dia kata okey Boleh start bungkus. saya contact ni, orang ni bagi dia makan. Boleh kan? Mungkin boleh bungkus. Bungkus ke makan ke tak kisahlah. Tapi dia dah jadi orang ni je kan sekarang ni, Tokey ni. Okey, siapa dapat melihat di sebalik ni? Ini model perniagaan apa? Siapa yang buat macam ni? Dia ambil order, dia pergi kedai, ada order, kedai ni bagi orang makan orang ni. Ni model perniagaan apa? Dia masih menjual makanan. Dropshipping. Drop shipping. Lagi? Ada kedai orang drop shipping, tak ada kedai kan? Rumah dia je kan? Lagi apa? Yang paling ekstrim. Dia jadi orang tengah je. Dia kata, nak makan apa? Aku ambil order, aku bagi kat hang. Dia tak buat kerja dah, dia ambil duit je. Ambil duit. Orang ni Pelayan. bagi. Ini perniagaan, apa contoh perniagaan? Yang buat perniagaan macam ni. Dia buang semua kedai dia, dia tinggal Tokey je seorang. Lepas tu dia gantikan dengan apa kat sini? Apps. Apa nama dia? Dia cuma ada apps saja. GrabFood, Foodpanda. Yeah, dapat pun jawapan dia. Foodpanda. Kan? GrabFood. Nama dah kedai makan Rozaifa. Kedai makan Rozaifa dah tukar jadi kedai makan Foodpanda. Masih orang anggap, kedai makan kan? Padahal dia bukan kedai makan pun. Dia cuma maintain platform saja. Orang kedai 1, kedai 2, kedai 3, semua datang kat dia. Nampak tak bijaknya Foodpanda ni? Untung dia untung. Kan? Harga makanan contoh RM30. Kedai 1 ni tadi terpaksa jual dengan RM35 dekat customer. Customer bayar lebih. Belum masuk penghantaran RM3. Nampak tak? Jadi orang ni dapat untung kat mana? RM5 kat sini. Tanpa dia buka kedai,
tanpa dia ada pinggan mangkuk, tak payah pekerja, dia pakai pekerja orang, kaunter pun kaunter orang, restoran pun restoran orang, dia ambil untung. Sekarang dah juta-juta kan, dan dia boleh menyediakan lagi. Key partner Foodpanda siapa? Tapi dia dah tak pakai pekerja sebab dia kata pekerja mahal, aku pakai key partner saja. Siapa key partner Tokay Foodpanda? Yang sediakan makanan. Sediakan, okey, kedai. Lain? Key partner utama dia. Kan orang ni order. Siapa nak hantar makanan kat orang ni? Korea. Rider. Courier ada ke? Rider kot. Rider. Nampak tak? Courier pun ada juga kan kadang-kadang dia pakai. Ni adalah key partner dia. Foodpanda tak bayar gaji rider. Dia cuma bagi apa? Commission je. Dia tak bayar gaji. Banyak hantar makanan, banyaklah duit hang dapat. Apa yang dia buat? Ini saja, app saja. Inilah kisah sebuah Foodpanda. Okey, boleh faham Ada apa-apa soalan setakat ni sebelum saya meneruskan pembelajaran ini? Okey, mahukah anda mendengar lagi? Okey, boleh tanya? Tak ada Ustaz. Tak ada. Okey, mari kita mendengar lagi tentang kisah Foodpanda. Tak yalah, kisah lain pula. Okey, next kita tengok. Okey, jadi semuanya dah diterangkan, itu sajalah BMC. Apa yang nak diterangkan lagi lepas ni cuma pembahagian BMC je. Okey, macam disebut tadi, yang ni dipanggil segmen ataupun block. Okey, ataupun building block. Nama dia building block. Okey, yang ni adalah cluster. Kan, cluster kita bagi tadi. Yang ni customer cluster. Kita dah belajar dah. Yang ni production cluster yang kita sebut usahawan tu ataupun peniaga. Okey. Yang bawah ni, dua bawah ni adalah profit creation cluster. Maksudnya cluster yang buat keuntungan cerita dekat sini. Okey. Ni dah ceritakan dah customer segment apa tadi. Okey, tengok saja. Okey, ni kena ambil cerita customer segment. Ada 4 jenis. Yang pertama B2B, B2C, B2G, online to online, O2O. Okey, cerita dia B2B adalah business to business. Okey, kilang tayar Michelin. Okey, customer dia siapa? Customer dia adalah syarikat kereta. Mungkin Proton. Proton buat kereta. Dia tak buat benda tu semua. Dia mesti nak cari tayar. Dia tak buat tayar, tapi dia kata, Michelin, aku nak beli tayar dekat hang. Okey, provide aku tayar. Ini adalah bisnes antara syarikat dengan syarikat, dipanggil B2B. Okey, faham? Kalau anda ada syarikat yang menjual yang membuat Foodpanda tadi, anda nak jual dekat syarikat lain, dipanggil B2B. Foodpanda mungkin taklah. Mungkin syarikat iPhone tadi, ataupun syarikat Acer. Dia membekalkan komputer Acer kepada syarikat perniagaan lain. Kan? Mungkin Acer bagi komputer kepada syarikat Microsoft. Itu adalah business to business. Itu adalah type of customer, customer segment kamu. Kamu nak jual barang kamu kat siapa? Kamu buat apa yang alat solek semalam tu? Mirror apa? Mirror apa yang kamu buat? Magic mirror, AI mirror yang semalam tu, contoh semalam. Medical mirror kan? Kamu nak jual dekat siapa? Business ke? Mungkin kamu tak jual dekat orang biasa sebab AI medical mirror kamu tu mahal, orang biasa tak boleh beli. Mungkin kamu jual dekat Nilofer kan? Syarikat Nilofer. Itu nama dia, customer kamu adalah business to business. Yang kedua, business to customer. Medical mirror. Medical mirror. Kan, mungkin kamu tak jual dengan orang customer B2C ni. B2C ni macam orang-orang perseorangan. Kamu jual dekat butik-butik pengantin. Kan, tu maksudnya B2B lah. Kamu jual dekat syarikat kecantikan, syarikat yang mengeluarkan contoh kosmetik. Jadi kena clear lah, customer kamu tu sebenarnya siapa. Jangan semuanya, bukan semuanya B2C.
Mungkin lagi untung jual dekat B2B. Okay. Ada yang seterusnya business to government, B2G. Contoh membekalkan pakaian seragam. Contoh syarikat tu dia buat senjata kan, buat senapang. Siapa pembeli dia? Kerajaan lah yang beli. Maksudnya kerajaan daripada negara-negara lain. Ada syarikat yang jual kapal terbang. Ada juga government beli, ada juga B2B beli, business. Okay, ni nama dia jenis customer. O2O pun ada. O2O. Contoh kedai handphone. Kamu jual handphone, kamu beli handphone di Shopee, di Lazada. Itu adalah online to online perniagaan ni. Okay. O2O ni barulah, tapi O2O ni maksudnya dia banyak bentuk. Tak perlu orang kata ditekankan sangat kat sini. Tekankan yang 3 ni pun tak perlu. Tapi O2O ni 3 ni boleh jadi O2O juga. Okay, online to online. Sekarang ni dah banyak guna model ni. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okay, customer relationship. Okay, ingat lagi tak macam mana customer relationship kita? Yang bahagian ni, customer relationship ni. Macam mana nak cari dia? Yang ni kita cari yang ni. Ni dia customer relationship. Contoh kamu buat, kalau kita nak berhubung dengan nak buat hubungan dengan customer kita ada beberapa cara. Dekat sini disenaraikan 6 cara. Yang pertama, personal assistance. Contoh yang buat personal assistance ni macam Kowe, Kuku kan, dia datang rumah kita, dia bagi sanitize percuma. Satu rumah percuma sanitize, tapi dia tak ambil apa-apa pun. Itu adalah personal assistant. Ataupun kita sendiri minta dia nasihatkan kepada kita. Contoh orang jual takaful, dia banyak buat personal assistant. Yang kedua, dedicated personal assistant. Ini untuk VIP. Biasanya contohlah seorang pemimpin negara nak beli barangan, contoh dia nak beli baju, dan dia masuk dalam kedai tu. Ingat, Perdana Menteri masuk kedai, nak layan dia macam orang biasa je ke? Biar pilih sendiri. Tak kan, mesti kamu akan hantar seorang. Paling-paling kalau dia Perdana Menteri nak beli baju dekat kedai Kamda kan, siapakah yang layak entertain Perdana Menteri tu kalau dia pergi kedai Kamda? Bagi siapa? Manager Kamda. Paling kurang manager lah kan. Tapi dengan status Perdana Menteri tu patutnya atas dari manager, iaitu CEO. Manager ni bawah daripada CEO kan. Tapi manager pun boleh lah, sebab contohlah CEO pergi luar negara, manager. Ni nama dia dedicated personal assistance. Okay. Ada yang buat self-service. Okay. IKEA kan, IKEA, DIY, Asia self check-in. Banyak dah yang buat self-service sekarang. Makan pun dah self-service dah sekarang. Macam McD kan, self-service je semua. Ini adalah contoh relationship. Ada hubungan dia. Mungkin dia boleh buat self-service. Automated services. Contoh automated ni maksudnya autodidak lah. Contoh kamu nak main PUBG. Setiap bulan kamu nak upgrade kamu punya PUBG punya senjata. Kamu pun pilih dalam credit card tu autodidak. Setiap kali klik, kamu dapat senjata tu tapi ditolak duit dalam akaun kamu, akaun bank. Automated. Tak perlu kamu nak buat secara manual dah. Okay. Ni social media group. Contoh kita beli apa-apa barang, kadang-kadang dia ada buat satu social media group. Dia invite kita masuk dalam group. Group tu group pembeli saja. Contoh macam Lego, PlayStation, dia akan bagi group PlayStation. Macam penyokong Manchester United lah, macam Cikgu Syahilmi. Kan, kalau macam Ustaz Faisal dia penyokong Arsenal. Sama je dua-dua tu kan. Liverpool lain lah, Liverpool gaduh. Arsenal dengan Man U ni dia tak gaduh. Sebab dua-dua sama je prestasi dia. Dia ada kelab penyokong Arsenal, kelab penyokong Manchester United. Beli jersey original Manchester United, dapat keahlian percuma dalam community kelab Manchester United. Contohlah kan. PlayStation, Lego pun buat macam ni supaya hubungan kita lebih rapat dan kita lebih faham lah tentang produk. Lebih-lebih lagi macam
aspek teknikal kan. Kalau sama-sama berkongsi, itulah namanya relationship. Masih ada hubungan antara peniaga dengan pembeli. Okay, co-creation. Contoh ownership over the product. YouTube lah. Kita bayar sekian-sekian duit pada YouTube, kita boleh dapat account yang premium. Ini namanya co-creation. Kita boleh dapat orang kata saham juga. Kita beli produk dia ataupun kita masuk keahlian dia, kita dapat share saham. Mungkin 1% daripada keuntungan YouTube. Itu nama dia co-creation. Okay, yang biasa kita guna kat sini lah kan, yang atas ni. Yang ni tak biasa lah kan, yang ni tak biasa, VIP je. Kau bayanglah kan kalau Nilofa nak beli air teh ais. Kamu rasa siapa yang perlu layan Nilofa? Pekerja ke? Mestilah bos sendiri yang layan Nilofa tu kan. Okay, itu nama dia dedicated personal assistant. Dan benda ni boleh berbayar. Kadang-kadang orang tu dia nak di entertain, dia berbayar. Contoh dia nak beli satu ataupun dia boleh bagi percuma, tapi dekat orang-orang tertentu saja. Sebab layanan dia termasuk apa? Dia pergi dekat dia bagi bilik hotel ke kan. Contoh seorang orang kaya ni, dia datang nak beli keropok lekor. Jutawan dunia Elon Musk datang ke Malaysia, balik pulau nak beli keropok lekor balik pulau. Macam mana kita layan dia? Dia datang ni, dia sampai ke airport, kita bagi dia hotel. Kita bagi dia driver, bawa pergi kedai keropok lekor. Itu nama dia dedicated personal assistant. Sebab dia nak beli keropok lekor saja. Mungkin dia beli sebungkus saja, tapi impact yang dia bawa untuk beli keropok lekor, perjalanan dia daripada Amerika datang ke Malaysia semata-mata nak makan keropok lekor balik pulau. Ingat, kamu punya bisnes nanti akan jadi macam mana? Satu dunia cari kamu punya keropok lekor, kerana dia seorang ni. Dia kata, saya teringin nak makan keropok lekor balik pulau. Dia sanggup habiskan duit nak makan sebungkus saja. Orang kaya dia boleh buat apa kan, dia banyak duit. Jadi orang macam ni lah perlu dijaga dia punya customer dia sampai ke tahap dedicated personal assistant. Okay, jadi yang ni slide ni saya akan kongsikan dalam Teams nanti. Okay, kamu boleh jadikan panduan untuk bina BMC kamu sendiri. Tugasan kita pada 12.30 nanti kita membina BMC kita sendiri. Okay, channel. Kita ada beberapa jenis channel. Okay, mungkin yang ni kamu tak perlu tahu semua, tetapi kamu kena tahu channel ada beberapa channel. Beberapa jenis. Yang pertama own, kita punya sendiri. Yang kedua partner punya channel. Own apa dia? Mungkin kita sendiri yang hantar, kita sendiri. Contoh customer call, saya nak beli kek. Okay, saya nak beli kek. Jadi kita sendiri yang jawab telefon, kita sendiri yang terima email, kita sendiri yang buat website. Ni maksudnya direct lah, direct daripada kita sendiri. Jadi kita sendiri yang hantar, contoh kita sendiri yang hantar. Ni maksudnya own lah, own channel. Okay, indirect secara direct, ni secara indirect. Okay, mungkin kek kita tadi tu, kita buat kek sikit lah kan. Kek kita tadi tu, kita hantar dekat kedai-kedai kek. Kita tak ada, macam tadi lah, kita tak ada kedai, tapi kita pandai buat kek. Kita hantar dekat kedai-kedai kek. Kita hantar dekat ejen. Siapa kat sini mak dia ke ayah dia ada jadi ejen mamasak? Ada tak? Boleh promote, bagi tahu mak saya ejen mamasak Ustaz. Baiklah beli kat mak saya, boleh cakap sekarang. Ada tak? Mamasak ni adalah menjual kek tetapi melalui ejen. Macam tu juga dengan Pak Mat Western, macam kambing-kambing tu kan. Itu maksudnya ejen lah. Dia tak payah kedai tapi dia indirect distribution. Maksudnya pengedar yang secara tidak langsung. Tadi dia hantar sendiri. Yang ni dia bagi ejen. Ejen je yang edarkan. Mungkin dia boleh hantar pada runner lah. Ni kan rider tadi. Itu adalah secara tidak langsung. Okey, ada satu lagi jenis channel iaitu channel indirection, iaitu partner. Partner ni macam Apple kan, dia partner dia siapa? Mungkin DHL. Mungkin yang besar-besar lah kan.
company yang besar-besar. Partner dia sendiri yang jadi penghantar channel dia untuk hantar barang dia kepada orang lain. Okey. Seterusnya, ni production cluster, saya pun dah terangkan dah. Ni cuma bagi contoh saja. Value proposition, nilai. Apa nilai yang kita dapat kalau pergi 7-Eleven? Okey, kita dapat selesa, kan? Selesa sebab ada aircon. Kita dapat jimat masa sebab apa? Anytime kita boleh pergi 24 hours. Ini semua adalah dikira sebagai nilai. Apa nilai kita naik Grab berbanding naik taksi? Kita lebih percaya sebab apa? Bila nak naik Grab, kita ada detail maklumat yang kita save tentang driver. Kita kenal driver ni, kalau apa-apa jadi, polis senang nak cari driver ni. Okey, dia ada trust. Dia ada convenient, selesa. Sebab syarat nak jadi driver Grab, driver kereta Grab ni, kereta dia kena bersih. Kalau sebelum ni kereta yang berusia bawah 10 tahun. Sekarang ni dah boleh dah, tapi kereta tu kena bersih. Lepas tu pelanggan boleh komen, kereta tak bersih boleh ditendang keluar. Okey, jadi dia convenient lah. Sentiasa convenient walaupun kereta tu murah. Okey, yang lain competitive price. Dia boleh offer kat kita harga, kan. Kita tak terima, kita cari pemandu lain. Sampai tahap macam tu lah, kan. Kalau kita berpuas hati menggunakan Grab, kita boleh bagi dia, orang kata, token. Bagi dia duit lebih sikit. Tapi semuanya dalam apps. Itu maksudnya nilai yang pengguna dapat. Apa nilai yang pengguna dapat naik Grab berbanding naik taksi? Kalau seseorang tu dia minat Volvo, kita jangan marah dia. Kenapa beli Volvo tak beli BMW? Sebab dia ada alasan dia. Dia kata dia beli Volvo sebab apa? Sebab dia ada safety. Safety kereta Volvo ni lebih, dia memang promote lah safety dia ni lebih berbanding kereta lain, kan. Contohnya antara teknologi yang Volvo bawa sebelum kereta lain ada teknologi ni, dia boleh brake sendiri, kan. Kalau keadaan jam jalan ni, boleh lepas minyak, dia berjalan sendiri, dia brake sendiri. Volvo lah antara company kereta yang perkenalkan keselamatan ni mula-mula sekali. Ciri-ciri keselamatan. Mungkin ada orang yang dia fobia, kan. Dia fobia, dia pernah kemalangan dan sebagainya. Dia nak cari satu kereta yang dia boleh rasa benda tu takkan berulang lagi kat dia. Jadi mungkin dia pilih Volvo. Ni contoh sajalah. Mula-mula Volvo dulu. Sekarang ni dah banyak persaingan di antara kereta Volvo. Okey. Key activities, kita tengok contoh. Apa key activities Ramly? Ramly ni aktiviti dia adalah processing raw material. Dia proses daging saja. Dia proses orang kata daging dengan roti sajalah. Raw material. Tapi yang buat burger siapa? Ramly tak buat burger. Yang buat burger siapa? Peniaga burger. Ramly hanya membekalkan bahan mentah saja. Tapi adalah dekat 2-3 kedai Ramly dia buka, dia buat kedai dia sendiri. Tapi key activity dia sebenar adalah dia proses burger mentah. Dia proses roti mentah. Tu je kerja dia. Jadi dia fokus kat kerja tu, okey. Yang seterusnya Lazada, Shopee pun lah. Shopee pun sama. Maintaining system dan apps. Dia maintaining sistem dan apps saja. Macam tu juga dengan Grab Food. Okey, dengan Food Panda. Food Panda pun sama, dia cuma maintain app saja. Dia tak buat kerja lain, dia tak jual makanan, dia maintain app saja. Yang jual makanan adalah kedai di dalam Food Panda tu sendiri. Okey, logistik. Ni. Pos Laju buat apa? Dia buat shipping dan courier saja, dia tak buat kerja lain. Bungkus membungkus, Pos Laju sebenarnya dia tak buat, itu bukan aktiviti utama dia. Bungkus adalah customer sendiri bungkus ataupun company lain yang bungkus. Tapi ada sikit dia tawarkan value tambahan dalam perniagaan dia, dia tolong bungkuskan juga. Ada kadang-kadang, kan. Tapi utama dia bukan bungkus, dia hantar. Yang penting hantar tu selamat dan keadaan elok. Okay, key resources. Saya dah beritahu tadi, cuma kita nak tengok saja. Ada beberapa jenis. Yang pertama, people, money, tangible dengan intangible. People contohnya pekerja. Duit adalah key resource dia, duit lah, macam modal lah, kan. Tangible ni adalah aset yang boleh
aset tetap kan. Contohnya bangunan. Kan, bangunan ataupun rumah kedai. Intangible benda aset yang boleh tidak tetap. Apa aset yang tidak tetap? Macam printer yang boleh pindah-pindah lah kan. Komputer dan banyak lagi. Okey, nanti kamu boleh letak dalam program kamu. Key resources ni contoh macam Ramli tadi, operator kan, pekerja dia dengan technical staff, technician dia. Okey, key resources untuk Lazada, internet, programmer kan, sistem. Programmer ni sebenarnya adalah key resources untuk Lazada. Sebab dia yang maintain platform apps tu. Okey, key resources untuk pos laju adalah internet, kena ada programmer kan, vehicle, driver. Ni key resources dia. Kalau tak ada key resources ni, perniagaan dia tak boleh bergerak. Yang lain-lain tu adalah tambahan saja. Ini adalah utama. Okey, kamu boleh tengok nanti produk kamu tu ada tak benda-benda ni. Okey, key partner kita dah bagi tahu dah. Lazada key partner dia pos laju ataupun courier. Huawei smartphone key partner dia Leica Lens. Huawei buat telefon tapi ada part-part yang dia tak boleh buat. Contohnya macam kamera. Jadi Huawei memakai kamera Leica. Jenama Leica. Okey. Car manufacturer, okey, pembuat kereta dia tak buat semua. Dia adalah vendor. Vendor ni apa? Yang buat tayar, ada yang buat radio kan, yang buat aerial. Semua pakai orang lain. Ni maksud dia key partner dia. Kalau tak ada kedai tayar, kilang radio, kilang aerial, sport rim, kalau tak ada kilang-kilang ni, kilang kereta tak boleh jalan kerja dia. Ni pentingnya key partner. Maksudnya orang yang betul-betul menjadi partner dia untuk jalankan bisnes. Kalau partner ni tak ada, bisnes tak boleh jalan. Okey, yang seterusnya adalah retailer dan supplier. Orang yang meniaga kedai runcit, macam kamu sebut tadi kan, dengan supplier dia. Makcik jual goreng pisang, kalau tak ada supplier jual pisang kat dia, dia tak boleh jual goreng pisang. Pisang dia tak ada bekalan hari ni, memang tutup kedai dia. Itulah pentingnya key partner. Key partner ni bukan pekerja dia, tapi orang yang sama-sama bekerja dengan dia, sama-sama untung dengan dia. Itu nama dia key partner. Okey. Ni contoh dia. Key partner tadi. Okey, setakat ini ada apa-apa persoalan? Okey, kita ambil masa 10 minit lagi untuk menerangkan sedikit lagi tentang BMC. Okey, kita pergi pada definisi Profit Creation Cluster. Ingat tadi tak, apa Profit Creation Cluster? Ada dua. Yang pertama apa? Yang dekat bawah tu, kotak yang bawah tu. Apa dia, boleh sebutkan tak? Yang saya tak nampak ni kamu ni. Boleh dengar suara. Yang pertama apa? Profit Creation Cluster. Yang pertama cost structure kan. Yang kedua, yang bawah kotak belah kanan tu, apa nama dia? Ingat tak? Revenue stream. Ni dia. Okey. Macam mana buat duit? Okey, revenue stream dengan cost structure. Okay, tengok balik ke atas ni. Yang ni. Ni revenue stream dengan cost structure. Ini adalah profit creation cluster. Faham Okey. Ni contoh dia lah. Okey. Untuk untuk running syarikat ni, dia memerlukan kos sebanyak 20,000. Okey, jadi dia jualan yang dia buat adalah 80,000. Macam mana nak kira untung? Nak kira untung tahun itu, jadi 80 tolak 20 tambah dengan 60. Jadi untung dia adalah 60,000. Itulah secara simple lah, secara simple. Okey, revenue stream. Okey, cara nak dapatkan duit. Okey, cara nak dapat duit kat sini. Cara nak dapat untung. Ada banyak cara, bukannya melalui cash sahaja.
Okay, cara dia yang pertama adalah transaction. Maksudnya one off payment. Sekali bayar terus dapat untung. Okay, beli dah tak beli lagi dah. Untung macam tu. Ada juga yang dapat untung melalui bill. Contohnya syarikat yang dapat untung macam ni apa? Syarikat macam Maxis, Astro kan. Dia dapat untung macam mana? Dia guna cara yang kedua, iaitu recurring. Transaction ni macam jual apa? Jual-jual barang runcit lah kan, yang bayar cash. Okay, yang ketiga cara dapat untung. Yang dua ni lah, dua ni cara dia. Satu mungkin bayaran secara bulanan. Okay, satu lagi mungkin bayaran secara cash ataupun one off. Dia bukan cash, dia one off. Okay, pergi yang kedua. Ni cost. Macam mana cara nak kira cost? Okay, yang ni Ustaz terangkan sikit-sikit sajalah. Okay, cara nak kira cost adalah dua. Satu revenue stream, satu lagi bukan. Ni cost. Cara nak kira cost adalah begini. Okay, satu value, satu cost. Value ni maksudnya dia tak dapat untung dari sudut duit. Okay, yang ni tak apa. Yang ni Ustaz tak nak terangkan lebih lanjut. Ada capex, opex, cost of goods sold. Ni mungkin makan secara lebih mendalam. Okay, tapi lepas ni saya akan bagi orang kata slide ni. Kamu boleh mendalami slide ni lebih lanjut tentang cost. Apa yang perlu kamu tahu tentang cost adalah apa saja yang terlibat sebagai cost yang melibatkan implikasi kewangan untuk membayar apa saja, memastikan perniagaan tu berjalan, itu adalah cost. Contoh-contoh cost adalah kan, ni opex, ni tak apalah, ni Ustaz saya tak akan terangkan. Okey, kita akan pergi kepada aktiviti berkumpulan sekarang. Binakan VMC bagi perniagaan produk inovasi anda. Okey, kita pergi sekejap kepada aktiviti berkumpulan. Ingat sekali lagi kita terangkan, kita jelaskan. Ini aktiviti dia. Okey, kamu kena membina satu BMC sendiri. Okey, BMC sendiri dalam PowerPoint yang dibekalkan kepada kamu. Okey, sebelum saya memberikan orang kata tugas ini, okey, saya akan bagi satu contoh macam mana cara nak buat. Okey, bagi tahu contoh yang pertama. Bagi, okey, tengok ni Kita bagi contoh Okay, dekat sini boleh sebut tak apa dia? Customer segment. Betul? Segment. Okay, yang ni yang ni apa dia? Apa kan? Value proposition. Okay, betul. Value proposition VP lah, kita buat VP. Okay, yang ini channel. Okay, sekejap tengok bateri ni tinggal berapa ni. Okay, sikit lagi. Yang ni atas dia Customer relationship. Customer relationship ni customer segment kan, CS. Okay, cara dia senang. Okay, saya bagi satu contoh yang sangat famous, IKEA. Ada orang sebut IKEA kan. IKEA ni orang Melayu, orang Malaysia lah sebut kan. Sebutan sebenarnya rasanya IKEA kan. Okay, customer segment IKEA siapa? Tolong bantu, siapa dia? Siapa? Orang yang datang beli. Okay, orang biasa. Orang yang datang beli. Orang biasa. Pembeli, okay. Customer, pembeli. Selain pembeli individu individu. Itu masuk kamu individu Siapa lagi? Orang perseorangan. Suami isteri tu orang perseorangan lah. Kamu sendiri datang IKEA tu perseorangan. Lagi siapa yang beli? Kau orang perseorangan, siapa yang datang beli? Macam syarikat datang. Macam company kan.
Company. Macam kan, banyak kan company. Kedai makan kan? Kedai makan pun kan? Datang beli. Ada. Okey, kedai makan tu masuk company lah. Apa lagi? Yang syarikat yang bukan berniaga tapi dia organisasi besar. Apa dia? Contoh jabatan kerajaan. Mungkin jabatan kerajaan ni termasuklah apa? Sekolah. MRSM sendiri membeli di IKEA. Jadi ini adalah customer segment dia. Okey, faham Lepas tu kamu akan kena isi kat sini nanti. Okey, apakah value yang customer dapat kalau pergi IKEA? Boleh bagi tak contoh? Barang macam perabot rumah ke apa. Okay, perabot dia kenapa? Tempat lain ada perabot juga. Sebab lebih kualiti, lebih berkualiti dan cantik. Kualiti dan cantik kan. Design menarik lah, memang nak pergi kan. Okey. Apa lagi value dapat selain beli perabot? Takkan perabot je. Kedai dia macam mana berbanding dengan kedai Ahtong? Kedai perabot Ahtong. Kemas, bersih. Kemas, bersih kan. Lagi? Banyak kan IKEA? Dia macam ada berteratur. Macam ada segmen ni, ada section ni. Okay, So senang. Mungkin satu lagi, sistematik kan. Ada section. Mudah kan cari. Kalau masuk kedai Atong, kena pergi jumpa Atong. Kursi jenis ni kat mana? Kalau dalam tu tak ada kan. Lepas tu dia ada macam-macam kan. Dia ada banyak lagi kan value dia. Dia ada orang kata apa yang katalog. Katalog tu dengan penyusunan dia tu mudah kita cari sendiri. Self-service je kan. Self-service tu adalah nilai dia. Kadang-kadang orang pergi ni dia tak suka orang lain datang kat dia tanya kan. Dia nak cari sendiri. Jadi itu adalah value. Okay, apa yang channel kita beli barang-barang apa IKEA ni, siapa yang hantar kat kita? Ni. Boleh respon? Siapakah channel yang hantar pada kita? Company IKEA tu hantarnya kan, yang dia punya courier. Lori IKEA sendiri kan? Ya, Betul? Macam dah saya terangkan tadi kan, dia punya own dia. Lain apa? Ni biasa mak ayah kita buat. Kan? Kalau IKEA tu jauh lah daripada rumah kamu. Kalau contohlah 2 jam makan, tak baloi nak bawa balik sendiri, dah lah besar. Ada satu yang dipanggil apa? Personal. Dipanggil apa? Personal shopper. Dia yang belikan barang tu. Mungkin channel personal shopper ni hantar pada kita. Kita bayar kat dia upah bawa aje. Contoh nak beli sofa, kereta kita tak muat sofa. Kita upah personal shopper. Personal shopper kadang-kadang lagi murah daripada lori IKEA. Okey? Okey. Apakah relationship yang IKEA buat dengan customer dia? Takat yang kamu tahu. Ada tak? Dia bagi kad keahlian kan. Keahlian kad ni boleh bagi diskaun. Kadang-kadang dia bagi email. Dia ingatkan kita ada offer menarik. Kadang-kadang dia bagi promosi. So datang IKEA balik. Ni adalah contoh lah, contoh-contoh. Lepas tu boleh buat dekat sini key activities kan. Key partner kat sini. Ni key apa? Ingat tak bahagian ni? Key apa? Ingat ke tak? Key resources dengan key activities. Okey, terima kasih. Key resources, key activities, key partners. Lepas tu kat sini cost structure dan revenue stream. Revenue stream. Revenue stream ni paling senang lah kamu nak faham adalah macam mana buat duit. Itulah. Macam mana dapat untung. Okey?
Cost structure adalah segala kos pekerja, bil elektrik. Dia ada bil kan, bil elektrik, kos sewa dan sebagainya. Kamu letak kat sini. Ni maksudnya kita buat IKEA punya business model canvas. Ini untuk kamu punya aktiviti sekejap lagi. Bermula pukul 12.30 ni. Kita akan buat aktiviti ni, membuat business model canvas. Okay. Jadi kita tunggu sekejap Cikgu Shah Hilmi. Sebentar lagi kita akan tunggu dia untuk dia bagikan semula kamu ke dalam grup. Tapi tak apa, saya sendiri boleh buat lah. Okay, kita pergi pada key partner. Key partner kepada IKEA. Apa key partner dia? Cuba bagi tahu. Siapa tahu key partner IKEA? Adakah IKEA buat semua apa dia punya, semua dia punya produk ni dia buat? Sebenarnya dia tak buat semua. Kilang dia tak mampu nak buat semua. Mungkin dia akan sub. Ni nama dia sub. Dia suruh kilang lain buat tapi letak je nama IKEA. Itu nama dia, mungkin kilang-kilang perabot. Kilang perabot adalah key partner kepada IKEA. Mungkin lori IKEA tak dapat hantar, dia akan lantik. Contoh DHL, tolong backup. Kalau lori aku tak sempat hantar, DHL tolong hantar. Tu adalah satu key partner. Okay, key activity IKEA bukan saja jual perabot. Sebenarnya IKEA jual apa? Siapa perasan? Makanan. Kamu pergi IKEA nak beli perabot ke? Makanan. Kan? Beli apa? Makanan. Ais. Makanan kan. Dia tu ada Dia punya apa makanan yang famous dia tu? Meatball. Meatball. Sambil beli meatball, kamu cuma nak tengok apa, orang kata window shopping je kan. Sebenarnya makanan meatball ni pun sebenarnya orang kata key activities untuk syarikat IKEA. Sama keuntungan dia rasanya sama besar lah. Cuba kamu buat kajian lebih sikit. Kamu tengok keuntungan perabot lagi besar ke keuntungan meatball lagi besar, ataupun keuntungan makanan. Sebab memang dia menawarkan dua tu. Memang ada orang yang pergi IKEA memang semata-mata nak makan meatball ataupun nak makan makanan dekat IKEA, lepas tu balik lah. Memang kalau saya pergi ke meatball, saya suka makan dua benda. Satu meatball, satu lagi curry puff. Curry puff IKEA. Ada juga member yang lebih high class sikit. Dia kata apa barang curry puff IKEA, kita makan curry puff Starbucks lah. Kan? Cikgu Shah Ilmi hari-hari dia memang lalu Starbucks. Tapi dia lalu je lah. Drive thru pun dia tak berani nak masuk kan. Sebab dia bila masuk tu dia takkan minta RM10. Dia minta korang kalau Cikgu Shah RM50. Dia berani juga masuk kan, berani. Kalau saya tak berani langsung kan. Tak berani dekat drive-thru tapi berani dalam kaunter dia. Sebab apa? Drive-thru ni sebenarnya kalau kita minum dalam kereta lagi sedap. Apa pun makanan dalam kereta dia akan jadi sedap. Kalau kamu kat kerepek kat rumah tu tak habis, bila balik kampung naik kereta jangan lupa bungkus, letak tin kerepek tu dalam kereta. Sampai kampung habis. Kamu letak kat rumah sampai kesudah, sampai expired pun tak habis. Sebab dalam kereta ni bahaya. Sebab tu bila lalu orang kata apa, drive-thru ni dia macam dia bahaya lah. Sebab apa? Dia nak banyak. Kalau kita makan dalam tu, kita setiap hirupan tu sangat berharga kan. Kalau beli Starbucks tu lah, kalau saya lah beli Starbucks kan, sekali hirup tu ingat dalam kepala RM1. Sekali hirup RM1. Kalau macam tu kita bukanlah customer segment untuk Starbucks. Starbucks tak heran sangat kat kita sebab hampa datang pun setahun sekali Starbucks. Jadi hampa bukanlah aku punya customer. Yang customer aku adalah yang hari-hari datang, yang
sekali top up kad Starbucks tu 300. Itulah customer aku yang nak kena aku jaga hati dia. Yang sesekali datang ni tak jaga hati pun tak apa. Kadang-kadang dia tak buat promosi besar-besaran sangat pun tak apa. Sebab dia tahu. Sebab baru-baru ni dia banyak buat promosi besar-besaran kan, beli satu percuma satu. Sebab apa? Sebab dia nak tarik pelanggan yang orang yang kurang mampu. Orang kurang mampu datanglah beli. Janji beli. Sebab bila dah sekali perkena Starbucks, dia akan beli. Mula-mula dia kata setahun sekali. Lepas sekali dia dah kena, dia kata 5 bulan sekali. Dia akan jadi seminggu sekali dan hari-hari. Ada kawan saya ni, dia duduk dekat Mara di KL. Hari-hari Starbucks. Mesti dia kata, mesti hari-hari kena Starbucks. Kalau nak tanyalah perisa apa yang sedap, boleh tanya kat dia. Okey, ada orang macam tu. Jadi orang macam ni adalah yang yang Starbucks tadi perlu jaga. Mungkin bila dia hari-hari beli, dia mestilah dapat banyak kan reward yang dia dapat. Sebab dia nak pegang orang ni. Kalau kita setahun sekali datang, Starbucks kata tak payah bagi kad kat hang pun tak apa kan.